Beep, 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 beep. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel yang tersaluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright, masih lagi di kampung. Hujan, Melaka hujan 2-3 kali dah. Dah 2-3 hari ni pagi hujan. Ni pun tak mandi. What? Tak mandi lagi. Tergagak nak buat video ni kan. Dah boring duduk rumah seorang. Adik-adik aku semua dah balik. Tinggal aku je, aku tak tahu hari apa nak balik. Tengoklah. Tergagak nak balik, nanti kita balik lah. Okay, hari ni nak kongsi dengan korang beberapa artikel lah. Tapi kebanyakan artikel mungkin korang dah baca atau dah dengar lah. Okay, yang pertama sekali aku nak kongsi ni pasal inilah apa kata, Persatuan Teksi ataupun GTSM. Dia minta supaya sepat tidak wajar dikembalikan. Okay, macam biasalah kita tahu teksi orang bengang gila dengan apart ke sepat ni kan, sebab tak membela nasib diorang lah apa bagai. Sebab tu kalau boleh diorang mati-mati tak nak ada apart ke apa ni. Dan kalau boleh nak juga kerajaan buat satu e-hailing untuk kerajaan. Payah sebenarnya babe kan. Kalau kau tanya aku nak buat e-hailing kerajaan yang kau tahulah, kalau kerajaan aku malah nak cakap kan, kalau kerajaan dia jadi macam kau tahulah, yelah dengan banyak politik ni satu hal lah kan. Orang ni nak sikit, orang ni nak sikit. Dah banyak tangan tu aku tak nampak dia bawa kebaikan lah sebenarnya. Kalau tanya aku nampak banyak benda buruk lagi yang jadi kan. Sekarang ni pun yang swasta ni pun orang boleh kata huru-hara. Bayangkanlah kalau dah jadi kerajaan ni kan lah. Sebab apa-apa pun kita tengok lah pasal apart tak wajar dikembalikan ni. Aku tak tahu, kalau kata dah tak dapat, siapa nak pegang permit kau? Benda semua untuk urusan permit bagai, mungkin dia minta bagi kat JPJ ke bagai, aku tak pasti. Mungkin lah kan, bagi dekat JPJ. Sebenarnya bila apa nama ni pecah-pecah banyak-banyak ni, sebenarnya dia nak bagi peluang pekerjaan sebenarnya kan. Sebab tu wujud apart, wujud apa dari JPJ, ada trafik, ada bagai. Dia nak mewujudkan peluang pekerjaan sebenarnya. Tapi itulah dia jadi susah kat kita nak buat nak apply permit ke bagai ni, nak ke sana, nak ke sini. Dia jadi susah kat situ. Niat asalnya kalau pada sudut kerajaan dia nak membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Tapi pada sudut kita ni, kita dah payah lah kan. Kita nak ke hulu ke hilir. Okey, payah. Okey, ni ni satu lagi artikel lah. Ni kecoh. Ni habis semua kecoh elok. Grab Malaysia, Grab Singapura, Grab Malaysia pun kecoh. Ni pun dah pernah jadi dah kat, orang dah pernah buat dah sebelum-sebelum ni. Di mana ada penumpang kena tinggal tepi jalan. Tapi penumpang tu dia tak nak bagi tahu polis sebab apa dia kena tinggal tepi jalan. Okey, teori-teori yang ada. Teori-teori yang ada macam biasa. Teori yang pertama adalah passenger tu buat perangai lah kan. Perangai bukan ke apa, ke mulut cakap bukan ke apa. Driver tu dah geram, driver tu tinggal kau tepi jalan. Okey, tu teori pertama. Teori kedua, passenger tu tak cukup duit. Okey, katalah trip tu RM50 ke RM30 ke. Tengah jalan tu, on the way tu, baru passenger cakap dia ada RM10 je. Okey, lepas tu tapi aku tak rasa, kalau kau tanya aku lah, tapi aku kalau kata pasal duit tak cukup ni, kalau kata kita guna teori yang duit tak cukup ni, aku rasa kita boleh tolak Grab lah. Sebab kalau Grab duit kau tak cukup ke apa, kita hantar je. Sebab tu kita boleh claim dengan Grab kan. So kalau kata nak guna teori duit tak cukup ni, e-hailing lain lah kan. Sebab e-hailing lain, kalau duit tak cukup ke benda bagai, tak boleh nak claim. Kata silap aku, ada kata dengan aku Mycar pun boleh claim, aku tak pasti. Siapa-siapa boleh confirm. Aku ada tanya kat dalam grup, boleh claim, macam mana nak claim ni, apa masuk credit wallet ke cash wallet ke kalau Mycar kan. Ada katanya ingat-ingat lupa lah. Tapi tu kalau korang mana yang ingat, yang boleh confirm kan, bagi tahu.
Tapi kalau kata yang lain-lain tu, sepengetahuan aku memang tak boleh kan. Sebab tu kena tinggal. Kalau pakai teori duit tak cukup je lah kan. Tapi kalau kau tanya aku lebih kuat ke arah teori yang apa kata, passenger tu perangai bukan-bukan kan, nak lalu jalan tak nak tol ke apa bagai ke. Tapi passenger tu seorang je, tak silap aku. Okay, passenger tu seorang je. Lepas tu aku baca-baca kat komen tu ada banyak lah. Kebanyakan hanya ada cerita yang lebih kurang sama, di mana suami isteri ataupun laki bini bergaduh dalam kereta kan. Lepas tu bila driver tegur, suruh slowkan sikit ke apa ke, dia pula marah driver tu, kena tinggal. Yang tu banyak cerita yang macam tu. Tapi yang kecoh sekarang ni sebab dia seorang, perempuan dan dia seorang. So yang tu sebab tu aku kuat ke arah dia lebih banyak songeh kan. Passenger je ni banyak songeh. So kena tinggal. Time Uber dulu selalu babe, kau perangai bukan-bukan je, memang kau kena tinggal babe. Dia yang Grab ni je, perangai bukan-bukan ke apa, kau kena tahan sikit hati tu hantar kan. So sebab tu lah, kalau kata pakai teori duit tak cukup tu, aku rasa e-hailing lain lah, bukan Grab. Kita tak tahu lagi, kita tahu cerita dia. Hari ni tak ada update lagi kan. Semalam 2-3 artikel keluar benda ni kan. Orang yang share kat aku penuh masuk grup. Okay, so ni pasal lah ni, semua tahu ni apa kata, biasalah dia seminggu sebelum raya kan. Dengan seminggu lepas raya tu, kira 2 minggu ni kini driver e-hailing masuk lah kan. Kena pula orang masuk duit 10k, semua keluar shopping, tak nak apa kata, tak nak layan jam, order Grab. Tapi kesian babe, pasal ni kebanyakan driver avoid segitiga emas. Okay, segitiga emas avoid. Macam aku ya, kita kau di lampu Grab tu ramai babe, aku dah drop orang, kebanyakannya aku dah dapat job back to back, ada yang ketuk cermin, ketuk, boleh hantar tak? Aku cakap, alamak ni dah ada job lain ni, nak pergi ambil orang lain pula. Banyak orang avoid babe. Tengah KL orang pun susah dapat kereta, harga boleh tahan tinggi lah. So asyuk lah dia dalam. Sebab tu aku kerja macam apa kata, macam orang gila kak seminggu nak raya tu. Sebab aku dah tahu orang duit EPF dah masuk bagai kan. Aku kerja je. Tu yang apa kata, sampai raya mengejut tu. Kau bayangkan raya mengejut tu, aku tengah makan buka babe. Aku tengah makan buka kat kedai mamak area rumah aku, makan. Lepas tu aku tu raya besok. Sudah aku balik terus, tak ada apa dah, makan dah lebih kurang kan. Terus berlari balik rumah. Ni ambil basikal, aku belikan anak buah aku basikal second hand lah kan. Ambil basikal, taruh, bawa kemah beg dah dengan tak kemah beg apa kan. Aku balik kampung awal, ingat lepas maghrib tu balik, nasib baik jalan tak jam babe. Aku balik Melaka adalah sejam lebih, standard lah. Alhamdulillah tak jam. Aku balik sampai ada takbir ke apa, tak ada takbir. Balik tengah sibuk bakar lemang, bos ketupat semua. Tak ada takbir babe. Dekat masjid rumah aku pun selain malam raya tu, apa nama ni, lepas solat isyak tu tak ada takbir. Terus imam pun cabut babe, cari barang. Raya mengejut, keluar cek barang semua. Aku pun sampai tu terus bakar lemang bagai, tak ada takbir. Takbir tu pagi besok tu, semain raya baru takbir raya. Raya mengejut babe. Raya mengejut. Kebanyakan ni orang disebabkan raya mengejut, kebanyakannya mana yang masih ada kat KL tu, raya pertama kat KL lah. Kebanyakan orang hari Selasa tu baru raya pertama kan. Baru balik kampung kan, benda semua kan. Tapi memang kalut lah. Okay, kalut. Okay, lepas tu ni Allah ni, aduh, ni kisah rider. Aku tak pasti ni rider GrabFood ke rider Foodpanda. Aku rasa rider GrabFood ni dia duk meraba kan orang, apa nama ni, pelanggan punya ni. Kau elok kau pegang apa benda tu, kalau tak tahan sangat, aduh ya Allah. Pelik lah aku. Dia selalu dengar driver kan. Driver duk apa nama ni, duk perangai. Ni rider pula, kau pergi hantar makan rumah orang, habis kau raba orang tu, dah kena denda 4k habis kan. Kalau kata keluar duit SP 10k, tinggal 6k je. Orang yang dapat 10k tu pun tak tentu belanja kau. Aku tak tahu lah dia benda-benda macam ni. Macam mana aku nak cakap
tahan sikit lah. Aku tahu dia sebab kau hantar makan kat rumah orang, kadang orang je lah pakai je lah, kita tak tahu orang kan kat rumah pakai macam mana kan, so kau tahan lebih sikit lah kan. Aku sampai meraba-raba orang ni, astagfirullahalazim kan. So kalau yang ni aku dah cakap banyak kali lah ni kalau yang Islam kan, yang bujang-bujang ni laki ni puasa lah, puasa kan, puasa puasa sunat kan. Aku ni tak tahulah kalau yang wajib pun tak puasa. Payahlah cakap puasa sunat Senin Khamis tu dia secara tidak langsung boleh ni sikit tu secara, kalau orang apa nama ni yang bukan Islam, aku rasa boleh juga kot try puasa. Boleh try puasa tu. Okey, aku mula pergi raba orang, ya Allah. Okey, lepas tu ni pasal kumpul. Kumpul boleh tahan juga orang guna sekarang ni. So lebih kurang dia punya average penggunaannya dah 150 orang dalam sehari. Which is bagus lah, sebab dia pun ambil, kata silap aku lah, ambil ke rumah dan hantar ke satu tempat kan. So untuk 150 orang, katalah seorang tu berapa dia cas, aku tak tahu, RM5-6 ke RM2-3 ke kan, pun banyak juga kan. So boleh lah kumpul orang area-area dia sekarang dekat area PJ, area Sunway kan, belah sana kan. So okey, boleh pakai. Aku tak pernah try lagi. So kalau nak try pakai, nak kena ke arah sana nak boleh pakainya pun kan. Belah-belah area rumah aku belum ada lagi. Okey, so lepas tu ni kata yalah, sebelum raya tu hari apa, hari Jumaat aku dapat hadiah ataupun dapat duit raya daripada Grab RM500. Alhamdulillah dapat. Yang ni sebab mula Grab hantar notification kan, yang pasal shop now pay later tu dia hantar. So kau nak, dia macam mana cakap, kau nak dapat cabutan mutuah ni kau kena isi borang dia tu kan, kena isi borang. Tapi yang tu aku tak buat video, aku tak tahu pun benda ni signifikan. Dia masuk tu notification, okey ni pasal shop now pay later kan. So kalau kau nak menang, kau isi borang ni. So aku isi lah borang tu, kan. Lepas tu aku ambil apa nama ni A72 dengan apa nama ni S20 FE tu kan, aku ambil. Tapi aku rasa yang buatkan aku menang, tapi walaupun 500 je aku tulis ayat sempoi gila kan. Aku tulis lebih kurang macam mana cakap, lebih kurang macam ni lah, susah nak menang hadiah pada Grab ni. Aku tak tahu lah kali ni aku dapat ke tak, macam tu lah lebih kurang aku tulis sempoi je. Aku rasa kalau ayat cantik sikit lagi tu mungkin dapat kot 6,000. First prize 6,000 kot. 6,000. Dan masa menang tu Grab pun, ni Grab yang aku tak kisah dia nak hantar nama kan. Dia hantar nama lah, ramai dah tahu dah, ramai yang WhatsApp aku, yang komen kat video tahniah menang kan. Kau tahu aku menang sebab Grab hantar kat semua orang. Tu tak kisah habis. Tapi Grab yang nombor IC tu, macam sebelum ni dia bagi, aku dah pernah cakap dah sebelum ni benda ni. Sebelum ni Grab dia letak 4 digit terakhir nombor IC kan. Dia letak 4 digit terakhir. So sekarang ni aku tak tahu lah yang pasal letak 4 digit terakhir tu ada yang tersama dengan orang ke apa bagai, ada yang claim ke. So dia letak 6 digit terakhir. So sekarang ni kalau 6 digit terakhir, kalau orang tu tahu aku punya birthday, aku lahir bila, dia dah tahu semua nombor IC aku kan. So macam mana nak buat tu kan. Kalau kata dia nak letak apa nama ni, letak nombor telefon pun payah juga kan. Kalau kena yang menang tu perempuan, dah habis semua orang kacau pula. Perempuan tu pun satu hal juga. Tapi bagi aku dia letak 6 digit terakhir tu macam dah bahaya sangat bagi aku lah. 4 tu macam okey lagi kot. Tapi itulah aku rasa Grab dia letak juga 6 mungkin sebab bila letak 4 je ada yang sama, memang nama lain kan, tapi nombor tu sama. Aku rasa jadi inflated dekat situ, aku rasa lah. Aku tak berkenan part tu, walaupun aku dah menang, aku tak berkenan part nombor 6 digit terakhir tu. Dah menang banyak songai sebab tu yang cuti lagi tu kan. Kalau tak dapat tu aku semungkin dah kerja. Okay, so tak ada apa dah, dah nak bebel lah, tu je lah bebelannya untuk kali ni. Sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.